Ada penumpang yang tak berkepala. Hai semua, don't forget to subscribe my channel and jangan lupa untuk tekan button bell yang ada dekat tepi tu ya. Hai, Assalamualaikum and welcome back to another episode of Kisah Seram. Kepada yang masih baru lagi dengan channel aku, hai, nama aku Hada. So hari ni aku nak buat video yang agak panjang sikit durasi dia. Sebab niat aku hari ni aku nak kongsikan pengalaman-pengalaman seram yang orang kongsikan kepada aku. Jadi aku akan share balik dekat korang. Dekat sini ada 5 kisah seram. Tapi cerita dia sekarang ni aku agak nervous sebab bagi aku ni macam student yang tengah berdiri dekat depan kelas dan korang yang tengok aku punya video ni merupakan aku punya kawan-kawan satu kelas, and then lecturer aku ataupun cikgu aku merupakan tuan punya cerita yang aku akan ceritakan pengalaman dia hari ni. Kita ada 5 kisah ataupun mungkin 6. Cerita ni dikongsikan oleh kawan-kawan aku lah. Aku rasa 5 ni semuanya kawan aku. Tanpa kita berlengah lagi masa, jom kita start mood seram kita. Okey, jadi kisah yang pertama ni adalah kisah yang dikongsikan daripada kawan aku, nama dia Ika. Kisah ni adalah di mana Ika masa tu kecil lagi, dalam sekolah rendah macam tu. Dia dengan beberapa orang lagi kawannya dalam 5 atau 6 orang pergi sekolah awal pagi naik basikal ramai-ramai. Nak kata sekolah tu jauh, sekolah tu tak jauh pun dan tak adalah dekat sangat. Diorang ni pergi sekolah naik basikal ramai-ramai sampai dekat satu tempat ni di mana tempat tu betul-betul dekat bawah jambatan. Ada seorang abang ni daripada atas jambatan, dia cakap, "Dek, tolong abang dek. Kau bayangkan jambatan tu bukan jambatan kayu tau. Ni jambatan yang memang betul-betul jambatan yang besar, yang tembok dia besar, yang lori pun boleh lalu bawah tu. Tinggi tau. Tapi abang yang atas tu panggil macam tu dan Ika dengan kawan-kawan dia lain ni nampak abang tu. So diorang pandang lah. Tapi tak lama lepas tu member dia seorang lagi ni tiba-tiba jerit, suruh lari. Dan diorang tanpa fikir panjang, diorang pun lari lah. Sampai je dekat satu tempat tak jauh daripada jambatan tu, diorang perasan yang ada satu orang tertinggal, which is adik daripada seorang member kat situ. So diorang patah balik untuk ambil adik tu. Dan ada salah seorang daripada member dia ni tanya, "Kenapa kau jerit? Macam kenapa kau suruh kita orang lari?" Lepas tu budak ni cakap, abang yang ada atas jambatan tu, dia cuma ada kepala je, badannya tak ada. So time tu aku yang dengar ni pun aku macam terkaku dan meremang dah. Sebab apa lah? Sebab jambatan tu adalah view rumah nenek aku. Buka je pintu memang itu jambatannya. Dan aku teringat satu kisah, aku tak ingat masa tu aku darjah berapa. Aku dengar daripada mulut orang juga cerita pasal jambatan tu. Ada satu driver ni balik malam-malam buta. Aku tak ingat lah dia naik kereta ke dia naik motor, tapi aku rasa kereta kot. Sebab katanya dia nampak daripada cermin pandang belakang dia ada penumpang yang tak berkepala. So aku cerita balik cerita ni dekat Ika dan aku tanya Ika, "Ika, tu kepala dia ke?" Okey, kisah yang kedua adalah kisah yang dikongsikan oleh kawan aku lain. Ini merupakan kisah husband dia. Aku pernah share kisah pasal si Amir ni dalam episod-episod yang lepas. Aku akan letak link dia dekat atas ni, so nanti korang boleh klik and tengok. So ini merupakan kisah Amir yang kedua. Kisah ni terjadi masa Amir diploma. Masa tu dia ada dekat kampung dia dekat Rembau. Dan masa tu juga Amir baru je beli laptop. So dia jadi macam zakun lah. Setiap malam dia akan main online game and then chatting-chatting. So ada satu malam ni di mana Amir duduk dalam bilik dia meniarap sambil menghadap dia punya laptop, main game, chatting-chatting macam tu lah kan. Tapi dia tak sedar time tu dah pukul berapa, dah berapa pagi macam tu. Tapi yang pasti dah gelap lah. Amir ni jenis yang dia tak suka tutup langsir tau. So dekat depan dia tu ada tingkap, dengan sebelah kanan dia pun ada tingkap juga yang tak bertutup langsir. Dia ni yang tengah khusyuk main online game sambil chatting-chatting, tiba-tiba dia tersedar macam ada angin kuat lalu sebelah kanan dia. Tapi dia tak fikir apa-apa, dia teruskan main game and then tiba-tiba dia dengar macam ada orang jalan kat luar, macam bunyi tapak kaki kat luar. At the same time dia dengar juga macam ada orang letak tangan dekat tingkap belah kanan dia. Tapi dia still tak fikir apa-apa, mungkin sebab dia dah terlalu lalai kan. Tiba-tiba dia macam terkedu sebab dia terfikir, macam mana angin tu boleh masuk dalam bilik aku sebab aku tak buka pun tingkap. Time tu dia dah terkedu and then tiba-tiba ada tangan yang cuba untuk buka tingkap tu daripada luar, and then sama-sama macam ada muka yang tersenyum
mengintai dia dekat dalam bilik tu. Dekat situ dia dah macam jantung dia dah laju, dia cuba untuk baca ayat kursi apa semua, tapi sebabkan dia dah nervous sangat, ayat semua jadi berterabur. Time tu dia dah tak fikir apa, dia masuk dalam selimut, benda tu slow hilang. Dia pun berselubung lah dalam selimut tu sampailah keesokan paginya dengan tak tutup laptop. Dan sekarang tingkap sebelah kanan dia dah tak ada lagi, dah dijadikan dinding. Jadi korang yang suka tidur lewat malam sebab main game ni berani tak? Sebab aku sendiri pernah kena tahu sebenarnya. Aku suka main game dulu sampai pukul 3-4 pagi, and aku pernah cerita kisah aku lepas main game aku dengar bunyi apa. Korang kena tengok cerita aku semuanya sampai habis dan korang akan tahu. Okey, jadi ini merupakan kisah yang ketiga. Kisah ni dikongsikan oleh Izati, kawan aku juga. Kisah ni terjadi pada tahun 2017. Masa tu dia belajar dekat Gopeng. Ada satu kelas jahitan ni yang dia join. Jadi memang kebiasaan budak asrama ni dia suka cuci baju pagi-pagi buta dalam 2-3 pagi. Aku tak tahulah korang, tapi aku ada je kawan yang macam tu, 2-3 pagi cuci baju. So cerita dia dekat sini, Izati ni dia suka cuci baju dalam 2-3 pagi tau. Tapi kebiasaannya dia cuci baju, dia letak dulu, dah cerah sikit nanti baru dia sidai. Tapi masalahnya entah apa yang ada dalam fikiran si Izati ni, lepas dia cuci baju dalam pukul 3 pagi tu, dia terus pergi ke ampaian yang tak jauh daripada bilik dia. Ampaian ni adalah satu kawasan dekat tengah antara bilik. Depannya adalah bilik kosong yang dah lama ditinggalkan dan belakangnya merupakan hutan. Masa si Izati ni nak sidai baju dekat ampaian tu, dia memang tak fikir apa-apa, dia sidai je lah macam biasa. Dia macam tak sedar pun ada orang lalu. Tapi tiba-tiba dia perasan ada seorang perempuan, dia berdiri menghadap hutan. Dan yang paling peliknya, perempuan tu berkebaya merah dan berkain batik. Siapa je yang nak pakai baju macam tu 2-3 pagi, lawa-lawa kot. Tapi si Izati ni dia tak tegur apa-apa, nasib baik. Dan keesokan paginya dia dapat tahu yang sebenarnya dekat kawasan tu memang ada budak yang kena ganggu dengan perempuan yang berkebaya merah. Dekat situ macam Izati ni bernasib baik sebab dia tak tegur. Kalau dia tegur, aku tak tahu dia jadi apa. Okey, kisah yang keempat ni merupakan kisah Izati juga, kawan aku, yang di-sharekan dekat aku pada tahun yang sama, tahun 2017, dekat tempat yang sama, tempat di mana dia belajar menjahit. So kisah dia, ada satu malam ni tiba-tiba cikgu dia nak check portfolio dia esok pagi. So dia dengan kawan-kawan dia yang lain, senior junior semua macam kelang kabut nak siapkan diorang punya portfolio. Jadi diorang semua ni turunlah ke dalam satu kelas diorang panggil bengkel. Katanya bengkel tu besar dia macam kilang. So diorang turun kat situ, diorang memang pulun habis masa tu, struggle gila nak siapkan sampai siap diorang punya portfolio. Sampai dekat bengkel tu, diorang ambil pot masing-masing. Dekat bengkel tu, kat depan sampai dekat tengah je yang penuh, dekat belakang tu tak ada orang. Dalam pukul 11 lebih, kebanyakan orang dah naik untuk tidur lah kan, dah naik bilik masing-masing. So Izati ni nampaklah seorang-seorang keluar daripada bengkel tu. Dalam pukul 12 macam tu, yang ada cuma Izati dan 3 orang lagi kawannya. So keadaan dalam tu jadi makin sunyi. Diorang tak dengar bunyi apa pun kecuali suara Hana, kawan Izati tadi, yang tengah video call dengan member dia. Dalam kesunyian malam, diorang tengah fokus siapkan portfolio tu, tiba-tiba Izati dengar bunyi macam ada orang main file tau. Kau tahu tak file hitam yang dekat office tu, dia ada ring kan kat tengah dia. Bunyinya macam orang tengah buka tutup macam tu. So Izati ni pun dia pergi tegur. Bising lah diorang ni duk main file tu. Tentu Izati terlupa yang ada dekat situ cuma Izati dan 3 orang lagi kawannya, tak ada siapa. So dekat situ macam semua orang dah diam. So Izati pun diam lah. And then tak lama lepas tu, kipas yang ada dekat tengah-tengah bengkel tu terbuka, macam berbunyi macam tu. Izati dalam hati dia dah cakap dah, senior ni tak tahu ke nak tutup kipas kalau dah habis buat kerja. Dia just mampu cakap dalam hati je lah. Si Hana ni tadi yang tengah video call dengan kawan dia tadi tiba-tiba terdiam. Hana ni ajak balik. Lepas tu bila ditanya kenapa, dia just jawab tak ada apa-apa. Keesokan paginya barulah Hana buka cerita yang dia sebenarnya dah rasa something. Sebab daripada bunyi orang main file and then kipas terbuka, dia dah memang rasa tak sedap hati. So dia pun ajaklah diorang tu semua balik. Kisah yang kelima ni adalah kisah yang dikongsikan oleh Izati juga dekat tempat yang sama dan tahun terakhir dia dekat situ. Masa tu dia tengah siapkan projek akhir dia. Kalau tak silap aku, dia tengah siapkan maskot. Jadi projek akhir dia ni dia nak siapkan sebelum dia balik kampung esok. So malam tu macam biasa dia akan turun bengkel menjahit untuk siapkan kasut untuk maskot. So macam biasa dalam pukul 11 lebih semua orang dah naik atas. Jadi dekat situ tinggallah Izati dan ditemani dengan kawan dia Amira. Jadi Izati ni dia akan siapkan, selagi tak siap selagi tu dia takkan naik.
Lagipun masa tu tinggal kemasan terakhir. So Izzati fikir dia akan siapkan malam tu juga. So malam tu dia ditemani dengan Amira yang tengah layan cerita kat phone dia. Izzati ni tengah pakai earphone sambil dengar lagu. Siapkanlah dia orang punya kerja. Tiba-tiba Izzati ni macam dia terperasan ada macam orang lalu. Tapi bila dia tengok sekeliling dia tak ada siapa-siapa. So dia pun buatlah kerja dia balik. And then dia dengar bunyi orang tengah macam lap hingus yang betul-betul kuat. So dia macam tanyalah Mira, Mira, kau selsema ke? Lepas tu Mira cakap, tak adalah, aku okey je, kenapa? Lepas tu dia macam, tak ada apa-apa. Lepas tu tak lama lepas tu dia dengar pula bunyi macam orang macam tu. Lepas tu dia dah tak sedap hati, dia pun kemas-kemas, dia cabut. Dalam banyak-banyak kisah ni, aku banyak kongsikan kisah-kisah pasal sambung belajar, pasal asrama kan. Aku nak kongsikan kisah aku ni bukan kisah seram ke apa. Tapi aku rasa kelakar pun ada, seram pun ada. Tapi aku tak tahulah. Aku tak pernah ada kisah seram time aku diploma dulu. Tapi masa ni, aku rasa agak misteri sebab tak pernah jadi dalam hidup aku. Ada satu malam ni, bilik hostel aku ni, dia ada 2 orang tau. Which is aku dengan seorang lagi roommate aku. Nama dia Ain. Malam tu dalam pukul 1, aku tidur dulu tau. Aku tak tahu bila Ain masuk and then dia tidur. Yang aku sedar kan, aku dah ada dekat depan pintu Kamsis tu. Dah buka dah pun pintu tu. Time aku buka pintu tu, aku tersedar yang kenapa aku ada dekat sini. Lepas tu macam, aku nak pergi mana sebab dah gelap gila time tu. Nasib baik aku tersedar. Tapi sumpah weh, aku tak tahu aku nak pergi mana time tu. Nasib baik depan pintu Kamsis tu, aku dah buka pintu dah pun aku tersedar. Aku nampak Ain dah minta aku cakap, Ain, jom teman aku pergi tandas. Aku takut. Aku just cakap macam tu. Tapi aku pun tak tahu sebenarnya kaki aku malam tu nak bawa aku ke mana. Tu je lah ceritanya. Tak seram pun. Cuma aku rasa macam kelakar lah. Aku ngigau kot. Okay, jadi tu je kisah aku malam ni. Kalau korang ada nak share kisah seram korang ke, korang boleh DM aku. Korang jangan lupa share, jangan lupa like, subscribe sebab itu semua adalah sumber aku punya semangat. Korang boleh komen apa je sebab aku suka untuk baca korang punya komen. Korang pun komen yang baik-baik. Setakat ni aku jadi lebih bersemangat. Kita jumpa Jumaat depan. Terima kasih sebab korang setia untuk tengok aku yang bukan siapa-siapa ni. Thank you and bye.